Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa lagi, ada yang berkata Perdana Menteri PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang. Mungkin pada PRU16 nanti Anwar tidak ada harapan lagi. Ada yang kata Anwar dah mula hilang sokongan. Mungkin Anwar boleh ditumbangkan dengan adanya perjanjian PN GPS JRS. Itu antara senarionya lah. Dan seterusnya ada yang kata pula melalui sokongan undi tidak percaya pun boleh membuat Anwar hilang jawatan. Jadi saudara-saudara, ada yang kata ini satu artikel panas di seluruh media sosial Malaysia. Bukan Melayu makin lantang, kritik Pakatan Harapan, tapi belum sedia peluk pas. Jadi persoalannya, kalaulah ada perpecahan sokongan di dalam kerajaan, di dalam PH, adakah PAS mampu untuk menarik sokongan mereka? Oke, sebelum kita terus kepada isi yang paling panas, saudara-saudara, ada satu produk for life yang dipanggil transfer factor. Ini akan menguatkan imun badan kita. Banyak penyakit kencing manis, kolesterol. Jadi saudara-saudara, beberapa lagi penyakit yang lain. Jadi bila kita mempunyai imun badan yang kuat, ini mampu melawan penyakit dari dalam. Jadi makna kata transfer factor ini ataupun produk daripada For Life ini akan menguatkan imun badan kita sehingga 400%. Jadi bila imun badan kuat, kuat lawan penyakit. Itu adalah kelebihan kepada Anda yang mempunyai penyakit-penyakit. Saudara-saudara, saya sertakan nombor WhatsApp, sila hubungi saya untuk maklumat lanjut berkaitan dengan produk Transfer Factor For Life. Jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tangguh-tangguh masa lagi. Jadi saudara-saudara, Anda boleh PM saya akan layan Anda. Tonton kita teruskan kepada isu kita yang paling panas. Parti Berteraskan Perjuangan Melayu Islam termasuk PAS berdepan cabaran meraih kepercayaan pengundi bukan Melayu. Bagaimanapun, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah menjelaskan, kini wujud peluang baru apabila golongan itu sendiri semakin lantang mengkritik kerajaan PH. Kita fokus pengaruhi pengundi bukan Melayu. Saya lihat masalahnya ialah kempen-kempen kita kepada orang bukan Melayu tidak sampai kepada sasaran, cuma sebahagian. Misalnya kita nak 100%, cuma dapat 30%. Katanya pada wawancara bersama Malaysia Gini. Muhammad Amar mengakui mesej PAS tidak menembusi sasaran sepenuhnya. Walaupun terdapat perkembangan positif apabila kritikan terhadap PH semakin ketara dalam kalangan bukan Melayu. Dulu boleh kata orang bukan Melayu tak kritik PH, tetapi akhir-akhir ini ikuti di media sosial memang suaranya semakin kuat. Jadi kalau ada perpecahan undi, ada peralihan undi dari bukan Melayu, tidak lagi menyokong PH, adakah itu boleh menyebabkan kemenangan kepada pembangkang sekiranya mereka mampu untuk menarik undi tersebut? Dan persoalannya, adakah MP kerajaan yang menyokong PH hari ini yang bukan Melayu akan tarik sokongan sekiranya perkara ini berlanjutan? Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan,
Satu berita paling tergempar. Tun Dr. Mahathir Mohamad membuat satu kejutan. Tun Dr. Mahathir yang kita boleh katakan sudah sampai waktunya untuk berehat, untuk berundur bersara. Tapi kita dapat lihat beliau masih aktif dalam kancah politik di Malaysia. Berkaitan dengan payung besar Melayu, Puat dalam satu kenyataan, payung besar Melayu jarum halus, Mahathir bunuh UMNO. MKT UMNO Muhammad Puat Zarkashi menyifatkan inisiatif terbaru Dr. Mahathir Mohamad untuk menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar sebagai taktik licik bagi melemahkan UMNO dari dalam. Dalam kenyataan pedas yang dimuat naik di media sosial, Puat menuduh bekas PM 2 kali itu menggunakan pendekatan halus untuk memecah belahkan kesetiaan ahli parti kepada UMNO yang tidak secara langsung menyeru mereka keluar daripada parti. Adakah dengan ini pergerakan ataupun gerakan yang dibuat oleh Mahathir yang ingin mengumpulkan payung besar Melayu, yang ingin mengumpulkan ataupun menghimpunkan orang Melayu di bawah satu payung besar? Adakah satu usaha Mahathir untuk menjadi relevan pada PRU 16 ataupun menubuhkan parti baharu? Jadi kalaulah Tun Mahathir nak tubuhkan parti baharu, adakah pemimpin-pemimpin hebat seperti Rafizi yang baru saja kalah pemilihan PKR, seperti KJ yang tidak mempunyai parti, dan juga mungkin Syekh Saddiq ataupun siapa juga yang mungkin akan menyokong Mahathir, pemimpin-pemimpin terkenal, adakah dengan sokongan mereka ini mampu menjadi satu kekuatan baharu ataupun satu pencabar baharu bagi pilihan raya umum ke-16 nanti? Tapi rupanya ini yang berlaku. Dalam kenyataan ini, Tun Mahathir sekali lagi mahu menipu orang UMNO. Dia tubuh payung besar Melayu, dia hanya jemput ahli UMNO, tetapi tolak parti UMNO. Itu jarum halus untuk bunuh UMNO. Maksudnya, sokong kami tidak perlu keluar UMNO, tetapi jangan beri undi kepada UMNO, kata Puat. Dia turut menyatakan bahwa Mahathir sedar UMNO tidak akan masuk lubang bewak kali kedua, merujuk kepada pengalaman lalu apabila parti itu menyokong kerjasama yang akhirnya merugikan kedudukannya sendiri dalam landscape politik tanah air. Nafsu orang tua, Puat turut membidas asas politik di sebalik gerakan Mahathir yang turut mendapat sokongan tokoh-tokoh utama PN termasuk Muhyiddin, Hamzah dan Tuan Ibrahim. Jadi adakah terdapat gabungan baru ataupun satu gerakan baru, parti baru yang boleh menjadi kuasa besar pada pilihan raya umum ke-16 nanti? Walaupun ramai dah kata Mahathir ini kritikal dalam keadaan politiknya, patut berehat, patut bersara, berundur, tidak perlu kacau. Kerajaan tidak perlu kacau mana-mana pemimpin hari ini, tapi hakikatnya Tun Mahathir masih lagi aktif. Jadi saudara-saudara, apa yang akan berlaku kita nantikan saja.